والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang selama ini Allah taala berikan kepada kita. Dan pada malam ini juga Allah taala beri peluang kepada kita, beri kenikmatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas kita beribadah, kita tunggu juga kuliah, di mana kuliah ini Nabi SAW sebut kepada para sahabat, apabila kamu lalu berdekatan dengan taman-taman syurga, maka masuklah berehat di dalamnya. Mereka pun bertanya kepada Nabi, apakah itu taman-taman ilmu, taman-taman syurga? Nabi kata majlisul zikr ataupun majlisul ilmu. Majlis ada menyebut tentang Allah ataupun majlis. Jadi para malaikat menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Ini kita bukan duduk atas kapet lah, sayap malaikat sebenarnya. Dan didoakan oleh makhluk yang ada di langit, di bumi dan juga di lautan. Nikmat yang sangat-sangat besar kita boleh datang untuk menambah ilmu yang kita sedia ada. Baik, kita dah sampai pada bab solat. Muka surat 121 kitab Fiqh Manhaji. Di kitab Fiqh Manhaji ini kita dah sampai pada bab solat. Hari itu kita dah tengok dah pasal apa kita kena solat. Secara ringkasnya ada 3 jenis. Yang pertama, dia solat kerana takutkan api neraka. Solat yang kedua, dia sembahyang kerana dia tak nak syurga. Solat yang ketiga kerana dia nak berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pilihlah, kita nak duduk makam mana. Makam pertama dia takut masuk api neraka. Dia kata kalau aku tak solat kena diban dengan malaikat. Oh, sakit. Kena ketik sekenek pun sakit. Bayangkan terpirah tu, kalau dia main hinggap kat telinga, ya Allah, rahan pun rasa bengkak. Ingat ke benda apa? Rupanya sekenek. Si kenek-kenek itu, kalau malaikat yang besar bodak sebab tak sembahyang, dia kata tahu, maka dia pun tak berani tinggal sembahyang, dia sembahyang. Yang kedua, dia sembahyang ni kerana dia nak ganjaran daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji pahala-pahala yang hebat-hebat kepada orang-orang yang solat, maka dia pun nak pahala, antaranya dia dapat masuk ke dalam syurga. Dan yang ketiga, dia sembahyang kerana dia cinta kepada Allah, ingin nak jumpa Allah. Tunggu lama marah bila nak jumpa Allah. Itu saya dah sebut bahawasanya bagaimana persepsi kita terhadap sembahyang. Adakah kita masukkan agenda sembahyang tersebut dalam kehidupan kita? Jadi hari ini kita sampai kepada sejarah sembahyang disyariatkan. Sebelum itu mukadimah dia ialah sembahyang yang kita duk sembahyang ni, kita kena sembahyang sampai kita mati. Sebab ada orang sakit dia tak sembahyang, dia kata takkan Tuhan tak tahu aku sakit. Mati pun orang kena tolong sembahyang dia. Mati pun orang kena tolong sembahyang. Sebab ada orang nak kata tak cerdik, dia jadi guru, tapi dia terlibat dengan beberapa fikrah yang kurang tepat. Di mana dia kata apa? Guru dia beritahu dia telah sampai makam. Zikir dia tu sampai makam yang tinggi, kedudukan yang tinggi.
sampai Allah dah kenal dia dah, maka dia tak perlu sembahyang. Ada akan jumpa ada orang di kalangan kita, dia kata aku dah sampai makam tinggi dah. Tok Guru kata tak apa, Allah Ta'ala kenal hang dah, hang zikir banyak sangat, terlalu banyak lebih daripada yang dituntut, maka tak perlu sembahyang dah. Niat saja. Jadi nak buat mai. Sembahyang adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu lagi, di mana Allah Taala sebut mengenai Nabi Ismail bahwasanya dalam surah Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah, dan dia dahulunya menyuruh ahli keluarganya untuk bersolat dan juga menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah, dan dia adalah seorang yang diridai oleh Tuhannya. Ini Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dalam surah Maryam pada ayat yang ke-31 disebut lagi, Allah Ta'ala menyebut wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah Ta'ala telah memesan atau memerintah kepada aku agar aku bersolat dan juga menunaikan zakat selama mana aku masih hidup. Selama mana masih hidup kena solat. Tak ada sampai satu makam yang tinggi tak kena. Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat setiap pagi dan 2 rakaat di setiap petang. Mana sehari Nabi sembahyang 2 waktu. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Sesetengah ulama berpendapat bahawa kedua-dua sembahyang ini dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah Mukmin ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah sebagai memuji Tuhanmu pada waktu petang dan waktu pagi. Jadi ada ulama menafsirkan ayat ini dengan perbuatan Nabi SAW. Waktu Nabi mula-mula dia diutuskan jadi Nabi. Tapi sebelum Nabi SAW jadi Nabi, dia dah beribadat dah di dalam Gua Hira. Dia dah buat apa? Jadi syaki baki ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anak dia pun sembahyang. Jadi bila anak dia sembahyang, Nabi Ibrahim pun sembahyang. Syaki baki ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu masih lagi ada di Mekah. Antaranya menunaikan haji. Orang Arab waktu itu mereka pekat pergi buat haji. Seluruh dunia Arab main musim haji, mereka pergi buat haji. Berhenti perang. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini haram perang. Siapa perang cara lebih besar daripada dosa besar. Lebih besar daripada dosa besar bagi orang Arab ketika itu. Walaupun mereka dah agama dah jadi macam-macam, tempat-tempat dan sebagainya. Tapi syaki baki ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail masih ada. Nabi pun ramai apa yang Nabi tahu dalam Gua Hira. Jadi Nabi duduk, hati manusia ni, Nabi duduk dengan orang Arab ni. Nabi yang masa tak kenal dengan perangai yang tak elok ada pada orang Arab. Tak elok ada juga. Walaupun Arab dia jahiliah, dia ada perangai elok. Waktu tahun Nabi umur 35 tahun, Kaabah terbakar dan runtuh. Lalu dia pun nak buat Kaabah balik. Apa dia buat? Dia kata kita kumpul duit daripada duit yang halal saja. Mereka bentau duit halal. Mereka bentau duit haram. Duit nak buat pelacuran, duit berjudi, duit makan harta orang lain, apa harta orang lain, dia tak mahu. Dia nak duit mereka saja, duit yang elok, kita buat Kaabah balik. Tak berani buat Kaabah guna duit haram. Tulis makan di haram tak apa. Tak berani main masjid mendedahkan orang. Tulis tak apa. Tak berani dalam masjid, dalam surau bercakap benda tak elok. Di luar tak apa. Jadi saya tengok satu video, anak muda naik kapal terbang, apa naik Emirates kot, nak hantar main WhatsApp. Tengok lagu waka-waka, macam-macam lah semua lagu berdengar. Kan? Tiba-tiba kapal terbang bergerak. Dia teringat ini 370, ini 17 dengan Asia dan sebagainya. Terus dia ambil sempuk bersai kepala, pelak tasbih,
Jaga-jaga, kapal terbang dah mendarat. Sementara nak tunggu boleh turun, dia buka lampu tak ada. Ni masalah orang Islam. Iman yang tidak ada. Maksudnya, yang terlibat dalam tragedi kapal terbang tadi tu, terbang nak hilang tu, iman mereka cukup tinggi kan. Tanya kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang musibah jadi macam tu lah. Nak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sembahyang yang diwajibkan. Kita semua tahu sembahyang setiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf ni apa dia? Cukup umur, ada akal. Tapi kalau cukup umur, akal tak ada, dia tak mukallaf. Mukallaf dia kena sembahyang. Mukallaf ni daripada taklif. Taklif ini makna dia tanggungjawab. Makna dia mukallaf, dia diberi pertanggungjawaban untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tentu kalau dia tak sembahyang berdosa, kalau dia sembahyang dapat pahala. Kalau budak-budak dia sembahyang dapat pahala, kalau dia tak sembahyang dia tak dapat apa, tak dapat dosa. Ini budak-budak. Bila cukup umur, dia dah bertanggungjawab terhadap diri dia. Iaitu sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. 5 waktu yang disyariatkan oleh Allah ketika mana Nabi SAW diperjalankan di waktu malam, itu Isra ke Baitul Maqdis, kemudian dimi'rajkan daripada Baitul Maqdis naik atas. Ada 2 kejadian malam Isra, daripada kota Mekah sampai ke Baitul Maqdis, kemudian mi'raj, Nabi naik daripada Baitul Maqdis, Nabi naik ke langit yang paling tinggi dan ke Sidratul Muntaha. Baik. Nabi naik sampai atas, sampai tempat malaikat Jibril pun tak boleh masuk. Jibril kata, aku tak boleh lepas. Kalau aku lepas, boleh jadi aku terbakar. Dia tak boleh lepas. Nabi naik sampai satu tempat, seolah-olah begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qaba qausaini au adna, lebih kurang 2 busur anak panah. Au adna, ataupun kurang sikit. Nak abang kata dekat, tapi Allah Ta'ala tidak bertempat. Mun abang kata dekat, makam yang terlalu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi naik sana, bayangkan tuan-tuan, kawan tadi dia berzikir, makam dia tinggi, terpukul dia kata tak kena solat. Nabi naik makam, Jibril pun tak boleh naik, kena solat. Nak abang mat, kena solat. Nabi naik makam tinggi tu, habis lagi ke-7, naik ke Sidratul Muntaha. Sidrah ni mana dia pokok bidara. Nabi bayangkan pokok bidara, dia punya daun-daun dia besar, buah-buahnya seperti tempayan atas sana. Jadi di sana ada satu Sidratul Muntaha, mana dia berjudah, tempat yang paling sudah. Seolah Nabi kata dia mendengar pena yang menulis takdir. Pena menulis takdir. Sampai sana Nabi kena apa? Nabi kena sembahyang 50 waktu. Turun mai jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun bagi tahu dekat dia, kata 50 waktu berat. Sehari ada 24 jam. Jadi sejam kena sembahyang 2 waktu lebih. Orang tak boleh buat, umat kamu tak boleh buat. Jadi Nabi naik turun kita. Akhirnya Allah Ta'ala tetapkan 5 waktu. Di mana 5 waktu tersebut pahalanya tetap seperti 50 waktu. Punya hebat Allah Ta'ala nak bagi. Buat satu kebaikan dapat 10 kali ganda. Sembahyang 5 waktu dapat 50 waktu. Nabi Musa kata, aku duk harap-harap aku boleh naik tempat tinggi tadi. Aku duk harap aku boleh naik tempat paling tinggi tadi. Rupanya budak ini. Itu Nabi Muhammad SAW. Ulama. Jadi setiap para Nabi dan orang soleh mengharapkan kedudukan yang tinggi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kisah Nabi makam tinggi, satu ketika Nabi beritahu, dia kata, ana awal, aku adalah orang yang memegang bihilaqil jannah, ubin pintu syurga. Nabi kata, aku mula-mula pegang ubin pintu syurga. Fa iza ra'atun tunazi'ni, tiba-tiba seorang wanita mai duk tolak aku ni nak masuk dulu. Nabi nak masuk syurga dulu, dah dia mai tolak Nabi, dia nak masuk dulu.
Nabi pun tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa dia ni? Nabi kata, Jibril memberitahu kepada Nabi SAW. Dia kata, dia adalah seorang ibu yang mana suami dia meninggal dan dia tak kahwin lagi kerana nak jaga kemaslahatan anak-anak dia. Kerana dia jaga anak yatim. Anak siapa? Anak suami dia. Anak dia sama suami dia. Dia sanggup korbankan kemana dia, hak dia untuk berkahwin lagi. Dia nak jaga anak-anak dia dan bagi kebaikan kepada anak yatim tadi. Maka dia sampai boleh tolong Nabi nak masuk ke dalam syurga dulu. Hebat jaga anak yatim. Tapi perempuan kita lelaki yang tak ada apa. Tapi maknanya kita pun boleh kalau kita jaga. Nak jaga ibu tadi, boleh lah juga. Tolonglah ibu tadi. Ya. Kalau dia tak mau kahwin, tak apa, tu sudah kahwin dengan dia. Jaga lah dia. Ni kalau nak jaga kan, kita nak kahwin. Nak jaga kan, nak kahwin. Berlumba-lumba lah menjaga ibu tunggal. Ini tak, pergi rumah ibu tunggal, maaf. Ada seorang hamba Allah, dia sampai mengeluh. Dia kata, kalau lah isteri dia tahu dia nak tolong ibu tunggal, isteri dia jenuh mengamuk. Pasal apa isteri nak mengamuk? Dia buat satu benda yang baik. Dia berkhidmat kepada seorang wanita, yang mana wanita tadi bila dia beriman betul-betul, dia boleh apa? Dia boleh mencabar Nabi untuk nak masuk juga awal daripada Nabi SAW. Satu penghormatan. Si suami tadi dijaga orang yang begitu hebat. Mana tak? Dia takut suami isteri tadi. Dia suami takut isteri dia mengamuk. Kalau tahu dia bertolong ibu tunggal. Nah, awak sampai jadi macam tu. Baik. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Telah dibuka atap rumahku. Nampak terbuka. Wa ana bi Makkah, sedangkan aku ketika itu berada di Mekah. Fa nazala Jibril alaihi salam, kemudian turunlah malaikat Jibril. Summa akhadha bi yadi, lalu dia memegang tangan aku. Fa'araja bi ila sama, lalu dia mengangkat aku naik ke langit. Cerita panjanglah surat merah, tapi lebih pendekkan. Lalu fafaradallahu ala ummati 50 salatan, lalu Allah Ta'ala mewajibkan ke atas umat aku 50 waktu solat. Faraja'tuhu, lalu aku pun berulang alik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sana, sehinggalah Allah Ta'ala berkata, hiya khamsun wa hiya khamsun, ianya 5 waktu, tetapi ianya seolah-olah 50 waktu. La yubaddalul qawlu ladai, tidak ditukar lagi kata-kata yang ada pada aku. Maknanya titah telah dikeluarkan 5 waktu, tak diubah dah. Nak minta Quran lagi pun tak boleh. Nabi Musa tadi minta Quran lagi, Nabi kata tak boleh. Boleh dekat 5 saja. Sebab apa? Ramai yang tak semayang juga. Sungguh senang-senang. Nabi main Jumaat, dia boleh parking lebih kurang dalam 4 meter daripada masjid tadi. Bukan roti, ada belah pakai, bukan risau. Tak main Jumaat. Betul? Tak main Jumaat. Cukup mudah. Imam Syafi'i kata, perkara paling mudah dilakukan ialah 3 solat. Senang. Cukup ringan. Paling ringan. Yang paling berat ialah bayar hutang. Tak ringan yang 3 solat. Oh, dia masuk Raja, dia. Habis dah apa ni? Kan? Dia jadi macam tu. Hutang nak bayar. Nak minta tu nak lalau. Nak bayar. Dia jadi murah. Menurut pendapat yang sahih, peristiwa Isra dan Mi'raj tadi berlaku 18 bulan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Maka dengan demikian sembahyang 5 waktu yang diwajibkan itu telah memansuhkan sembahyang 2 waktu pagi dan petang yang Nabi buat selama berapa belas tahun. Di Mekah berapa tahun Nabi duduk dakwah di Mekah? Berapa tahun? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah.
23 tahun. Jadi 18 bulan lebih kurang 11 bulan, 11 tahun 10 bulan. Lebih kurang macam tu lah, 11 tahun. Dalil sembahyang disyariatkan. Kadang-kadang ada orang dia tanya, sembahyang mana ada dalil sembahyang? Dia tak tahu dalil sembahyang, dia tanya kita. Kita pun hafal dekat dia. Banyak dalam Al-Quran antaranya Allah Ta'ala kata, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah Ta'ala di waktu petang dan juga di waktu pagi. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tuzhirun. Dan baginya itu akan segala pujian yang ada di langit dan juga di bumi. Dan sembahyanglah di waktu petang hari dan juga waktu zuhur. Hina tumsun tu dipanggil masa'ul khair. Kita dengar orang Arab cakap sabahul khair dengan masa'ul khair. Masa'ul khair itu selamat malam. Selamat malam. Jadi petang tu sebut walaupun petang jadi selamat malam. Dan sabahul khair untuk pagi. Hina tumsuna iaitu waktu petang belah malam, dan wahina tusbihun waktu pagi, waktu subuh. Jadi Ibn Abbas berkata waktu di petang hari ialah sembahyang maghrib dan isyak, wahina tusbihun waktu subuh. Kemudian Allah Ta'ala kata baginya segala puji yang ada di langit dan juga di bumi, dan kena solat juga waktu asyiyah, iaitu waktu petang, dan kita petang asar. Wahina tuzhirun zuhur waktu zuhur. Yang kedua Allah Ta'ala kata lagi, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu kewajipan yang ditentukan waktunya terhadap orang-orang yang beriman. Sembahyang dia ada waktu. Sembahyang ikut dan tak boleh. Ada orang dia piazan kat surau pukul 10 pagi, orang pekat keluar main tengok habis. Orang tanya dia, apa siapa orang azan? Gila. Dia kata sebenarnya hampa gila. Waktu orang azan subuh tadi, haram tak main. Main aku azan pukul 10 hampa main. Hampa lagi lah. Itulah. Dia kata, apa gila main. Baik. Kemudian dalam hadis, kita dalam Islam, kita dah tengok dah dulu awal-awal kita nak baca fiqh. Dalam Islam sumber utama kita Al-Quran. Sumber kedua ialah hadis Nabi SAW. Ribu hadis. Kemudian yang ketiga ijma'.